Pengenalan. Sekularisme adalah konsep bahawa kerajaan atau entiti lain harus wujud secara terasing dari agama dan atau kepercayaan agama. Dalam satu segi, sekularisme dapat memberikan hak untuk menjadi bebas dari peraturan dan ajaran agama dan kebebasan dari pengenaan agama kerajaan terhadap rakyat dalam sebuah negara yang berkecuali pada hal ehwal agama. Dari segi lain, ia merujuk pada pandangan bahawa aktiviti manusia dan keputusan, khususnya yang berpolitik, harus berasaskan pada bukti dan fakta yang tidak berat sebelah dengan pengaruh keagamaan. Sekularisme menganggap bahawa agama tidak ada kena-mengena dengan kehidupan. Lebih buruk lagi, fahaman ini menganggap agama menyebabkan kemunduran dan yang memberi kesan kepada hidup seseorang. Al-Atas memperingatkan umat Islam mengenai bahaya sekularisme sebagai program falsafah dan mewujudkannya dalam kehidupan individu dan juga masyarakat mereka. Ahli hukum Islam Al-Qaradawi mengingatkan mereka menjaga 4 aspek Islam iaitu akidah, ibadah, akhlak dan syariah dari kejahatan sekularisme. Definisi fahaman sekularisme. Dari segi bahasa, pemahaman bersama untuk melihat bagaimana peradaban yang lemah dan rendah itu dan akan dibina ketika elemen ini disesuaikan dalam kehidupan. Berasal dari bahasa Latin, saeculum, iaitu sekular yang mempunyai banyak dan luas pengertiannya, seperti juga perkataan religion, merujuk pada masa dan tempat. Masa ialah masa sekarang yang bersifat kekinian dan tempat pula ialah dunia yang bersifat keduniaan. Menurut perkataan Arab, al-ilmaniyah bererti ain, lam dan mim yang bermaksudkan untuk meningkatkan martabat ilmu. Terjemahan perkataan sekular sebagai al-imaniyah hanyalah penipuan tersembunyi di sebalik slogan ilmiah. Mereka akan menentang sekerasnya akan menyebabkan fahaman sekularisme ini yang sudah jelas bahawa ia bertentangan dengan ajaran maupun fahaman Islam yang sebenar. Berlakulah satu pertembungan di antara penyokong sekularisme dan para ulama Islam mengenai isu ini dalam mempertahankan fahaman-fahaman yang mereka percayai. Definisi fahaman sekularisme dari segi istilah pula ialah fahaman falsafah atau sistem yang memisahkan agama dari urusan dunia. Mereka ini menolak peranan agama dan Tuhan lebih dari segala urusan manusia. Falsafah sekularisme barat menjauhkan diri daripada segala norma-norma keagamaan. Mereka berfikiran bahawa ia akan menghalang kemajuan dan hak kebebasan yang sebenar dalam diri. Hak kebebasan manusia dalam kehidupan seharian adalah persekularan yang berfalsafahkan pembebasan manusia daripada kawalan metafizik terhadap akal dan bahasa. Sejarah kemunculan sekularisme telah muncul di Eropah bermula di Itali pada abad pertengahan Masihi. Teori sekular lahir daripada agama Kristian yang dipisahkan daripada urusan hidup dan menolak hukum Taurat. Kemunculan fahaman ini juga disebabkan oleh tindakan paderi yang mengadakan upacara agama yang bercanggah dengan nilai pemikiran dan moral. Mereka mengendahkan soal-soal agama semata-mata untuk menyesuaikan agama mereka dengan keadaan, telah membawa penyelewengan kepada kepercayaan mereka sendiri. Pada tahun 1789 Masihi, Perancis merupakan negara pertama yang membangun menggunakan sistem politik yang mengenepikan agama. Pada pendapat mereka, menyatakan penolakan sistem agama yang menyebabkan kepada kemajuan sains dan teknologi. Selepas memasuki negara Islam pada kurun ke-20, Turki merupakan negara Islam terawal yang mengamalkannya di bawah pimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Seterusnya,
Fahaman ini dibawa menelusuri agama Islam yang lain, seperti di Mesir yang terikat dengan pemerintahan Perancis. Ideologi sekularisme menyerap ke Malaysia selepas penjajahan Pangku 1874 ketika British memperkenalkan sistem residen dengan pemisahan pemerintah dan pentadbiran negara daripada penguasaan sultan atau raja. Sehingga ke hari ini, dasar Inggeris ini masih terus dikekalkan dengan pengasingan antara dua kuasa legislatif dan eksekutif, pentadbiran dan urusan raja-raja, yang hanya diperuntukkan kuasa dalam hal ehwal Islam dan adat istiadat Melayu. Begitu dalam aspek-aspek lain, unsur sekularisme ini jelas kelihatan. Terdapat 3 cara penyebaran fahaman sekularisme dilakukan. Yang pertama ialah penyebaran sekularisme melalui pendidikan. Sekatan pengajian agama Islam secara material seperti pembukaan pengajian yang jauh dari pendalaman Islam. Sekatan pengajian agama Islam secara moral, misalnya lepasan bidang agama tidak banyak mendapat peluang dan ganjaran berbanding bidang lain. Yang kedua ialah penyebaran sekularisme dari sudut media massa dan penulisan. Media massa berperanan bagi mengangkat martabat, peribadi, maruah dan minda seseorang. Kini, kurang rancangan yang berunsurkan akhlak Islam. Sebaliknya, unsur pornografi semakin berleluasa. Yang ketiga ialah penyebaran sekularisme dari segi undang-undang. Golongan sekular berusaha sedaya upaya untuk menjauhkan Islam dari kuasa pemerintahan. Ini adalah sebuah rancangan untuk memesongkan umat Islam dari ajaran Islam yang piawai. Kini, undang-undang Islam yang berkuat kuasa adalah unsur nikah kahwin atau ahwal saksiah yang berkait dengan adat. Seperti juga di dunia lain, ia juga turut melemahkan keimanan dan menggoyangkan akidah serta keyakinan terhadap kekuasaan Allah. Keraguan terhadap Rasul, para malaikat, hari kiamat dan Al-Quran serta pembalasan qada dan qadar menyebabkan keimanan umat Islam semakin rapuh dan terkeliru dengan pendapat aliran-aliran barat. Pemikiran umat Islam di sini semakin hari semakin rapuh dan memandang soal agama hanyalah semata-mata soal ritual sahaja. Bagaimana kita boleh tafsirkan suasana sebegini? Dalam majlis agama seperti ceramah, sambutan Maulidur Rasul dan sebagainya, kita dapati imej dan syiar Islam begitu dijaga. Namun, pada waktu yang sama, di luar daripada aktiviti sebegitu, Islam tidak lagi diikuti, malah aurat kembali dibuka sebaik sahaja syarahan ataupun kelas agama tamat. Dalam urusan perkahwinan, umpamanya rukun, syarat dan adab begitu dijaga kerana bimbangkan perkahwinan tidak sah. Namun, pergaulan bebas sebelum perkahwinan berlangsung tidak pernah diambil kira dan dipedulikan menurut kaedah Islam. Inilah bentuk pemikiran masyarakat semasa hari ini yang semakin sebati dengan kehidupan yang mengasingkan hal-hal Islam dengan hal-hal ekonomi, sosial dan lain-lainnya. Kedapatan perubahan perwatakan individu dari segi berfikir, bertindak, gaya hidup. Pengasingan diri daripada kepentingan beragama menyebabkan kekosongan di dalam diri dan jiwa dan kelahiran pembangunan yang tidak seimbang. Akibatnya, keruntuhan moral dan akhlak berleluasa serta gejala-gejala seperti dadah, arak, AIDS, lesbian, homoseksual dan bosia semakin berleluasa. Peningkatannya, aktiviti-aktiviti sosial kini telah dikelaskan kepada aktiviti agama dan aktiviti bukan agama. Begitu juga dalam aspek pakaian dan pergaulan. Dalam majlis ceramah agama, musabaqah tilawah Al-Quran dan sebagainya, kita dapati cukup Islamik. Tetapi dalam konsert hiburan, pesta flora umpamanya, langsung tidak relevan dengan aspek keagamaan. Islam tidak wujud dalam konteks tersebut ataupun muncul dalam bentuk serpihan elemen yang kecil sahaja seperti pembacaan doa dan sebagainya. Pergaulan bebas sudah menjadi norma yang tidak lagi salah.
berpasangan sudah merupakan tuntutan semasa. Malah berpelukan juga sudah menjadi lumrah pandangan kita di mana-mana. Gambaran perbuatan mereka ini menunjukkan bentuk pemikiran mereka yang kian dipisahkan daripada aspek keislaman. Di sini terdapat beberapa cadangan yang boleh dilaksanakan, seperti penyediaan kelas mengaji Al-Quran secara percuma kepada kanak-kanak yang masih kecil, melantik pemimpin yang mampu mentadbir negara ke arah kejayaan. Pihak berkuasa mestilah mengharamkan segala media yang boleh merosakkan nilai murni Islam. Kerajaan juga hendaklah memperkukuhkan sistem perundangan yang lebih sistematik agar kadar jenayah sosial berkurangan dan kesejahteraan negara dapat dipulihkan semula. Kerajaan juga mestilah membuat majlis ceramah dan memanggil ustaz tanah air Malaysia, memberikan nasihat dan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai Islam. Umat Islam hendaklah mengurangkan sifat yang suka mengagungkan kemodenan Barat. Kesimpulannya, sekularisme adalah musuh utama umat Islam. Fahaman sekularisme adalah agenda Barat untuk menghancurkan umat Islam. Pengamalan fahaman sekularisme ini adalah sangat bahaya dan merosak akidah dan kita perlu menjauhi dan memeranginya. Justeru, sekularisme benar-benar membawa ancaman besar dalam pembangunan tamadun umat Islam yang boleh memberi kesan negatif pada kekuatan iman umat Islam dan boleh menjerumus kita ke dalam neraka Jahanam. Sebagai jalan penyelesaian mengenai isu sekularisme ini ialah kembali kepada Islam yang syumul, berpegang teguh dengan tali Allah yang berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Umat Islam juga haruslah sentiasa bijak agar tidak disekularkan oleh budaya Barat dan berusaha untuk memperjuangkan agama demi mencapai kegemilangan Islam dan syurga yang hakiki.